Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok bab 9 bumi. Tajuk pertama, sistem dan struktur bumi. Video ini panjang sikit ya sebab banyak topik yang kita kena cover dalam 9.1 ini. Okay, so pernah tak awak terfikir tentang struktur bumi? Dekat bumi kita ada banyak benda. Kita ada udara, ada langit pada ketinggian yang berbeza, ada benda yang berlainan dan juga dalam laut. Laut pun pada kedalaman yang berbeza, kita boleh jumpa haiwan yang berbeza. Pernah tak awak terfikir semua struktur bumi ini, lapisan-lapisan bumi ini, apa yang ada di dalam tu, komposisi dia macam mana? Itu yang kita akan bincang hari ini ya. So sebenarnya bumi kita terdiri daripada 4 komponen yang utama, iaitu hidrosfera, atmosfera, geosfera dan juga biosfera. Hidrosfera adalah semua yang ada kaitan dengan air, zon air yang ada dekat bumi kita. Contohnya sungai, tasik, lautan dan juga air yang ada dalam bentuk ais, okey, ataupun air bawah tanah dan juga wap air yang ada dekat atmosfera. Semua ini tergolong dalam hidrosfera. Atmosfera pula adalah zon udara yang menyeliputi permukaan bumi. Kalau geosfera, dia ada kaitan dengan batu dan tanah yang ada pada permukaan bumi. Biosfera, perkataan bio maksudnya benda hidup. Semua benda hidup yang ada kat bumi. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga mikroorganisma. Benda hidup yang sangat kecil di mana mata kita tak nampak. Okay, so 4 komponen adalah hidrosfera, atmosfera, geosfera dan biosfera. Pertama sekali kita tengok langit dulu. Stratifikasi atmosfera. Atmosfera adalah lapisan udara yang menyeliputi permukaan bumi. Dia macam jaket yang dibuat daripada udara yang bumi kita pakai. Okey, dan jaket ini, atmosfera ini ada 5 lapisan. Kita start daripada lapisan yang paling dekat dengan kita, dia dinamakan sebagai lapisan troposfera. Lepas tu kita ada stratosfera, lapisan mesosfera, termosfera dan exosfera. Okay, so setiap lapisan ini ada ciri-ciri dia yang berlainan. Kita start dengan troposfera sebab ini paling dekat dengan kita. Okay, troposfera ini berada antara 0 hingga 13 km daripada permukaan bumi. Okay, dan lapisan ini adalah lapisan di mana kita semua benda hidup bernafas. Kita duduk kat sini. Okay, dan juga pelbagai jenis cuaca, contohnya angin, awan, hujan dan salji terbentuk di lapisan ini. Lapisan stratosfera pula adalah lapisan yang kedua daripada troposfera, iaitu dia jauh sedikit daripada troposfera. Okey, dia 13 hingga 50 km daripada permukaan bumi dan juga dia adalah di mana kapal terbang. Okey, dia adalah sesuai untuk penerbangan kapal terbang. Okay. Dan lapisan ini juga ada satu lapisan yang sangat penting untuk kita. Nama dia lapisan ozon. Okay. Kenapa nama dia dinamakan sebagai lapisan ozon? Sebab dia ada gas ozon. Gas ozon ini sangat penting. Lapisan ozon ini sangat penting untuk bumi. Kenapa? Dia seolah-olah macam lapisan jaket yang Cikgu Teo kata tadi tu. Lapisan yang melindungi kita. Dia melindungi kita daripada apa? Daripada sinaran ultraungu matahari ataupun kita panggil sebagai sinaran UV. Okey, sinaran ultraungu ini sangat bahaya untuk kita, manusia dan juga benda hidup. Okey, tapi kita ada satu masalah yang sangat besar di mana lapisan ini semakin nipis dan dekat beberapa tempat lapisan ini sebenarnya sudah bocor. Kenapa lapisan ozon ini akan bocor? Siapa yang bocorkan dia?
Sebenarnya kita yang bocorkan dia. Sebab terdapat sejenis bahan yang dinamakan sebagai chlorofluorokarbon ni, CFC, yang boleh dijumpai ataupun dihasilkan oleh botol aerosol. Contohnya spray rambut atau racun serangga, dia akan hasilkan CFC. Ataupun benda-benda yang keluarkan udara sejuk. Contohnya peti sejuk, penyaman udara aircon. Semua ini ada CFC. Dan CFC ini dia akan uraikan molekul ozon yang menyebabkan lapisan ozon ni makin nipis dan akhirnya bocor. So sekarang terdapat satu pengganti yang kita guna HCFC dan kita tak guna CFC. Okey, disebabkan oleh masalah ni. Semua ini berlaku di stratosfera. Seterusnya kita ada mesosfera. Apa dia mesosfera ini? Dia berada di antara 50 hingga 80 kilometer. Di sinilah berlakunya pembakaran dan penghancuran meteorit. Apa dia meteorit? Meteorit sebenarnya adalah batu yang datang dari angkasa lepas. Okey, dia jatuh atau ditarik masuk ke bumi, ke atmosfera bumi. Apabila dia jatuh sampai mesosfera, dia bergeser dengan udara kita dan menyebabkan dia semakin panas, ada tenaga haba dan akhirnya dia terbakar. So kalau dari permukaan bumi kita tengok ke arah langit, kita nampak taik bintang. Taik bintang sebenarnya adalah batu yang terbakar dekat lapisan mesosfera. Okey, ataupun shooting star. Itu lapisan mesosfera. Next, ini lapisan kegemaran Cikgu Teo ni. Lapisan termosfera. Sat lagi Cikgu Teo bagi tahu kenapa. Okey, dekat lapisan ini dia berada antara 80 hingga 480 kilometer dan juga dinamakan sebagai ionosfera. Kenapa? Sebab dekat lapisan ini ada ion-ion yang boleh pantulkan gelombang radio. Okey, sebab tu dia juga dipanggil sebagai ionosfera. Okey. Kenapa Cikgu Teo suka sangat termosfera ini? Sebab Cikgu Teo sangat suka aurora. Pernah dengar aurora? Okey, aurora adalah cahaya yang berwarna-warni yang dekat langit yang sangat cantik. Nampak tak? Dekat gambar sebelah kiri ni pun ada, kat bawah ni pun ada. Ini aurora. Okey, aurora ini terhasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan juga gas atmosfera. Semua ini berlaku dekat termosfera. Cikgu Teo tak pernah lagi tengok aurora dalam bersemuka, dalam secara live. Pernah tengok gambar, pernah tengok video sahaja. Okey, aurora sangat cantik dan sangat romantik pada pandangan Cikgu Teo. Seterusnya kita ada lapisan exosfera. Dekat lapisan ini adalah lapisan yang sangat jauh daripada bumi, permukaan bumi, iaitu 480 km ke atas. Mengandungi gas yang sangat ringan seperti helium dan hidrogen, dan udara di sini sebenarnya sudah bertambah nipis dan kita sudah menghala ke angkasa lepas. So sangat jauh dah ya. Okey, satelit berada di lapisan ini. Okey, satelit berada di lapisan ini. Apa dia satelit? Satelit adalah benda yang kita lancarkan, satelit buatan manusia lah ya, yang kita lancarkan terutama sekali satelit komunikasi untuk mengorbit bumi. Apa maksud mengorbit bumi? Dia akan jalan mengelilingi bumi. Okey, di lapisan ini. Dan satelit inilah yang membolehkan kita buat panggilan, kita tengok TV, kita ada internet. Kenapa? Dia boleh terima isyarat daripada gadget kita dan pantulkan balik. Okey, so satelit berada di sini. Inilah lapisan exosfera. Bila kita mendaki gunung, terutama sekali gunung yang sangat tinggi. Contohnya Gunung Everest. Sangat tinggi. Makin tinggi kita naik, kita akan rasa makin sejuk dan makin sesak nafas. Susah nak bernafas. Kenapa? Sebab apabila altitude meningkat. Apa maksud altitude? Altitude maksudnya ketinggian. Okay? Apabila ketinggian semakin meningkat, tekanan udara akan jadi makin rendah. Suhu pun akan makin rendah.
Okay, sebab tu kita rasa semakin sejuk dan semakin susah nak bernafas, macam nak sesak nafas dah. Okay, so itu adalah experience atau pengalaman kalau kita cuba nak mendaki gunung yang sangat tinggi. Kita sudah tengok yang langit. Sekarang kita tengok laut pula. Apa yang ada dalam laut? Laut pun ada zon yang berbeza. Okay, so zon yang atas dia cerah sikit, dia dapat cahaya matahari. Makin dalam dia makin gelap. Jadi dekat laut, tengok gambar ni, kita ada 3 lapisan. Kita bagikan dia kepada 3 zon. Zon permukaan yang cerah yang dapat cahaya matahari, dan zon tengah malam. Tengok perkataan nama dia. Zon tengah malam ni dapat sikit je cahaya matahari ataupun tak ada. Dan zon gelap yang langsung tak dapat cahaya matahari. Okey, kita tengok satu persatu. Dekat zon permukaan, sebab zon ini air dia cetek dan juga cahaya dapat menembusi dia. Jadi zon ini sesuai untuk tumbuhan. Kita boleh jumpa banyak jenis tumbuhan dekat sini. Sebab dia boleh hidup, ada cahaya matahari, dia boleh buat fotosintesis, boleh buat makanan, boleh hidup. Okey. Kalau zon yang dalam sikit, zon tengah malam, okey, dekat zon ini dia ada sikit saja cahaya matahari ataupun tiada. Okey, dan dekat sini tumbuhan susah sikit nak hidup. Dia tak boleh nak hidup pada zon tengah malam, pada kedalaman ni, kerana tak dapat cahaya matahari. Dia tak boleh buat makanan, dia tak boleh jalankan fotosintesis. Di sini kita boleh jumpa beberapa jenis haiwan laut seperti sotong raksasa dan juga ikan paus. Kebanyakan haiwan laut yang bersaiz besar. Okey. Untuk zon yang lagi dalam, kita namakan sebagai zon gelap. Kenapa? Dia langsung tidak ada cahaya matahari. Zon ini sangat dalam dan cahaya matahari tak sampai. Okey, kebanyakan haiwan yang ada dalam zon ini ada badan yang berkilau atau bersinar. Contohnya gambar ni ya. Ini betul-betul ada ikan macam ni ya. Okey, yang ada pada kedalaman yang sangat dalam. Dekat zon gelap boleh jumpa. Okey, ikan ni dinamakan sebagai ikan pemancing ataupun anglerfish. Okey, dekat atas dia macam ada satu bentuk pemancing ikan lah, tapi dekat hujung tu dia ada lampu, seolah-olah ada lampu lah. Okey, so dia dinamakan sebagai ikan pemancing. Seterusnya kita tengok pula air yang ada kat bumi ni. Kita ada banyak laut dan dalam laut ada air yang banyak. Dari manakah asalnya air ini? Kita akan tengok kita air. Okey. Untuk air laut, bila matahari keluar, dia akan sejatkan air dan dia naik atas menjadi awan, dan awan akan bawa air ini ke daratan. Contohnya, dia akan turun sebagai hujan ke dalam sungai, dan air sungai pula akan mengalir balik ke laut. So dia ada kitaran air. Air dari laut naik ke atas, turun ke bawah, balik ke laut. So ini dinamakan sebagai kita air sebab dia satu kitaran. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okey. Plus proses kita air ini akan berterusan. Jadi sebenarnya jumlah air yang ada di dalam bumi adalah sentiasa sama. Dia tetap sebab dia tak hilang ke mana-mana. Muncullah soalan. Ada murid tanya cikgu tu, kalau air tak akan habis, dia tak akan berkurang, dia tak akan bertambah banyak, jadi kenapalah kita kena jimat air? Okey, kita kena jimat air sebab walaupun kandungan air yang ada pada bumi adalah sentiasa tetap, tapi kandungan air bersih yang selamat diguna tak sama, tak sentiasa sama. Kalau kita adakan aktiviti yang mencemarkan semua air ini, maka air yang boleh kita guna, air bersih yang selamat diguna akan semakin kurang. Walaupun kandungan air secara keseluruhan masih tetap. Okey, so kita masih kena guna air secara bertanggungjawab dan juga kena jimat air. Okey. Seterusnya kita tengok bumi pula, lapisan yang ada di dalam bumi. Okay. So bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan.
Okey, berdasarkan sifat fizikal dia. Contohnya tadi kita tengok langit dah. Langit ada 5 lapisan. Dalam laut ada 3 lapisan, 3 zon. Selain kita tengok bumi pula, kita potong masuk dalam, tengok ada berapa layer, ada berapa lapisan, kita ada 3. Okey, iaitu kerak, mantel dan juga teras. Okey, kerak, mantel dan teras. Lapisan mantel pula, okey, lapisan atas tu lapisan kerak. Lepas tu lapisan mantel yang kat tengah-tengah tu terdiri daripada beberapa komponen, iaitu litosfera, astenosfera dan juga mesosfera. Okey, 3 lapisan yang ada pada lapisan mantel ni. Ini lapisan mantel Okey. Dan lapisan litosfera yang ada pada mantel ni sebenarnya tergolong, dia masuk juga kerak dan bahagian atas mantel. Okey. Tahu tak awak, bumi adalah satu-satunya rumah untuk semua hidupan. Awak tak akan jumpa benda hidup di planet lain dah. Kenapa? Sebab hanya di planet bumi sahaja sesuai untuk semua benda hidup. Sifat bumi yang macam mana yang menjadikan dia sesuai untuk kita hidup di sini? Suhu yang sesuai, tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Dan juga kita ada air dan oksigen. Untuk planet lain pula macam mana? Jangan risau, nanti awak masuk ke tingkatan 2, kita ada satu bab di mana kita kaji setiap satu planet tu ya. Okey. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.